Kita zikir dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Rasulullah. Allah menciptakan alam. Semua makhluk sudah lama diciptakan oleh Allah. Malaikat sudah lama, jin dah lama, syaitan dah lama diciptakan oleh Allah. Syurga sudah lama, Arasy sudah lama diciptakan oleh Allah. Langit sudah lama diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia yang pertama. Bahkan binatang juga diciptakan awal sebelum manusia. Setelah ciptakan manusia, Allah hantar para rasul. Boleh dengar belakang? Belakang sekali, belakang. Okey, baik. Tak jelas. Okey, okey, baik. Okey, okey, baik. Ramai anak muda malam ni. Saya difahamkan lebih 20,000, hampir 20,000 orang. InsyaAllah malam ni yang hadir ke dalam rumah Allah untuk mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan dan kita sama-sama doakan pada malam ni supaya semua yang hadir berhimpun pada malam ni, kita semua dihimpunkan oleh Allah dalam syurga Firdaus insya-Allah. Kemudian Allah menghantar para rasul. Ramai para rasul yang diutuskan oleh Allah, ada ratusan. Allah sebut dalam Quran 25 rasul daripada ratusan rasul itu. Kemudian Allah menghantar rasul yang terakhir, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah hantar Nabi kita, kekasih kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi tahu kepada Rasulullah bahawa wahai Muhammad, kamu adalah rasul yang terakhir. Umat kamu adalah umat yang terakhir yang akan mendiami muka bumi ini. Selepas ni kiamat. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Allah sebut dalam Quran kiamat sudah dekat dan bulan telah pun terbelah. Allah bagi tahu kiamat dekat kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Gangguan. Allah bagi tahu kiamat sudah dekat 1400 tahun yang lalu. Kiamat sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah. Hari ni, malam ni sudah 1400 tahun ayat itu berlalu. Dah lama. Maka kita pada malam ini tahun 2022 umat Nabi Muhammad
selaku umat yang terakhir hidup di bumi ini, kita melihat banyak tanda kiamat yang telah berlaku. Bila Nabi sebut dekat dengan kiamat, kamu akan melihat banyak pembunuhan. Orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh, dan orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Kanak-kanak kecil dibunuh, orang-orang tua dibunuh. Maka kata Rasulullah, itu tanda kiamat sudah dekat. Kamu akan melihat bangunan-bangunan yang tinggi, pencakar-pencakar langit. Kamu akan melihat arak berleluasa. Nabi sebut dekat dengan kiamat, kamu akan melihat zina berleluasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kamu akan melihat tanda-tanda besar yang bilangannya 10. Dimulai dengan keluarnya Dajjal, la'natullahi alaihi. Mula dengan keluar Dajjal, kemudian berakhir dengan api yang keluar daripada Yaman, api. Habis 10 tanda besar kiamat, Allah memerintahkan Israfil alaihi salam, seorang malaikat, satu-satunya malaikat yang boleh meniup satu alat. Alat tu seperti tanduk, yang apabila Israfil tiup alat itu, maka seluruh yang ada nyawa di dalam alam ini, termasuk saya, akan mati. Semua jin akan mati, semua binatang akan mati, semua manusia yang hidup ketika itu wal'iyadzubillah akan mati. Bahkan kesemua malaikat dan kesemua syaitan akan mati serentak apabila Allah mengarahkan seorang malaikat namanya Israfil alaihi salam, dan tubuhnya lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kalau dia buka sayap dia, tutup bumi. Itu Jibril. Ada 600 sayap malaikat Jibril. Israfil lebih besar. Walaupun dia bukan ketua malaikat, tetapi saiznya lebih besar. Tugasnya meniup sangkakala. Sekali dia tiup, mati kesemuanya. Berkuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Berkuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israfil meniup 2 kali sangkakala. Sangkakala yang pertama berlaku kiamat. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, maka ketahuilah bahawa dia adalah kafir hakiki. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah bahawa dia adalah kafir original, yang tidak akan jejakkan kaki ke syurga buat selama-lamanya. Bahaya, melihat kiamat adalah petanda yang buruk. Menyaksikan kiamat adalah petanda yang paling buruk dan paling malang dalam hidup kita, seandainya kita melihat kiamat. Wal'iyadzubillah.
Bila Israfil tiup sangkakala semua mati. Tidak berbaki satu pun nyawa di dalam alam ini. Akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam wujud ini. Allah sahaja. Malaikat tiada, binatang tiada, manusia tiada, jin tiada, syaitan tiada. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Lalu tiada siapa pun jawab sebab semua dah mati. Allah menjawab di dalam Quran. Allah cerita, Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar, kerajaan dan kekuasaan milik Allah. Al-Wahid yang esa, Al-Qahhar yang maha berkuasa. Kemudian dihidupkan Israfil, lalu diarahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil pun tiup sangkakala menggunakan sangkakala tu alat. Satu alat yang Nabi sebut seperti tanduk yang besar. Bila malaikat Israfil tiup sekali saja, kali yang kedua, kesemua makhluk dihidupkan kembali. Hanya dengan satu sangkakala dan tiupan sahaja. Fa idahum qiyamun yanzurun. Berapa banyak makhluk yang diciptakan di atas muka bumi. Malam ni dalam masjid, tingkat atas, tingkat bawah, kita ada lebih kurang 20,000 orang. Kalau 1,000,000 doktor, seandainya 1,000,000 doktor disuruh untuk menghidupkan seorang manusia, maka 1,000,000 doktor tak mampu hidupkan seorang manusia. Walaupun 1,000 tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hanya masa beberapa ketika sahaja, dengan mengarahkan Israfil alaihi salam untuk tiup sangkakala sekali saja, thumma nufikha fihi ukhra, apabila Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka keseluruhan makhluk bangun semula. Berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu beruntung orang yang memuji Allah, beruntung orang yang menyembah Allah, beruntung orang yang bertawakal hanya kepada Allah, dan beruntung orang yang apabila meminta, dia hanya meminta kepada Tuhannya yang berkuasa, Tuhannya yang takkan mati, Tuhannya yang maha hidup, Tuhannya yang maha memberikan, Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah, cari cinta Allah, sebab dia sahaja yang berkuasa di dalam alam ini. Sebab tu dengan satu tiupan semua bangkit. Saya akan bangkit, tuan-tuan akan bangkit, kita akan bangkit dengan warna kulit yang sama, mata yang sama, gigi yang sama, berat badan yang sama, tubuh yang sama, ketinggian yang sama, nama yang sama. Dosa dan pahala yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah sama. Seperti mana malam ini tuan-tuan sentuh, tuan-tuan dapat rasa bila sentuh tangan, tuan-tuan dapat lihat pada malam ni, tuan-tuan dapat mendengar pada malam ni, tuan-tuan dapat bercakap pada malam ni, tuan-tuan dapat menghidu udara pada malam ni.
Begitulah ketika mana hari pertama kita bangun di padang mahsyar. Sama, cuma alamnya berlainan. Langit telah digulung oleh Allah. Jumlah langit 7 lapisan. Setiap lapis langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Setiap lapis langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Selepas sangkakala yang pertama tiupkan semua makhluk mati, ketika itu Allah menggulung langit dengan sendirinya. Yauma natwi as-samaa'a ka-tayyis sijilli lil kutub. Pada hari itu, selepas ditiup sangkakala yang pertama, ke semua makhluk mati, kami, kata Allah, menggulung langit seperti mana lembaran kertas digulung. Lembaran kertas ada 7 lapis langit, tiap-tiap lapisan 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak menuju ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Langit digulung, matahari hilang, bintang-bintang hilang, Sabah hilang, Kedah hilang, Malaysia hilang, Amerika Syarikat hilang. Bumi dan seluruh dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada ketika itu hanyalah mahsyar. Mahsyar ni tanah rata. Mahsyar ini tanah rata. La tara fiha iwajan wala amta. Di padang mahsyar hanyalah tanah. Kalian tidak melihat tempat tinggi dan juga tidak melihat tempat yang cerun. Tiada gunung dan tiada bukit, tiada sungai dan tiada laut, tiada rumah dan tiada bangunan, tiada pokok dan tiada batu. Hanya saja tanah yang kosong saja. Kesemuanya berdiri di mahsyar. Bila bangun daripada tempat pengkebumian. Bila kita bangun daripada tempat pengkebumian, tubuh kita mula tumbuh balik, daging mula tumbuh, darah dikembalikan, tulang belulang mula tumbuh balik dengan rupa yang sama, paras yang sama, tubuh yang sama, ketinggian yang sama. Subhanallah. Subhanallah. Kita pun bangun. Kata Nabi SAW, aku melihat Ibrahim AS sedang berdiri sambil mengibas-ibaskan debu daripada tubuhnya. Apabila bangun, kesemua orang akan berjalan menuju ke mahsyar. Ada 3 cara mereka menuju ke mahsyar, kata Nabi SAW. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan VIP yang dimuliakan oleh Allah. Dia bangun, dia melihat kenderaan di sebelahnya dan tubuhnya berpakaian. Tubuhnya dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun naik binatang tunggangan tadi menuju ke mahsyar. Perjalanan yang begitu jauh. Jauh berjalan. Saya sebut jauh sebab Nabi cerita dalam hadis, kata Rasulullah, ada orang bangun, dia lihat ada binatang tunggangan tetapi berkongsi 2 orang. Ada jarak, orang pertama naik,
kemudian turun, naik orang yang kedua, kemudian turun, naik orang pertama, bergilir-gilir. 2 orang, 1 kenderaan. Kata Rasulullah, ada orang 3 orang, 1 kenderaan, bergilir-gilir. Ada orang 5, 1 kenderaan. Dan Nabi sebut ada 10 orang berkongsi 1 kenderaan, bergilir-gilir naik sebab jaraknya jauh. Kesemua yang dapat kenderaan berpakaian. Sebab kata Rasulullah, kebanyakan mereka yang dibangkitkan di padang mahsyar uratan urla, mereka adalah bertelanjang dan tidak dikhatankan. Laki perempuan majoriti bertelanjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, awayara rijalu auratan nisa? Wahai pesuruh Allah, di mahsyar ada lelaki, ada perempuan. Kalau kebanyakan mereka itu telanjang, sudah pasti orang laki-laki akan melihat aurat orang perempuan. Kata Nabi, wahai Aisyah, kesemua orang sibuk ketika itu. Tidak ada sesiapa pun yang akan melihat aurat sesiapa. Bahkan seorang ibu yang melihat anaknya di mahsyar, dia tidak akan melihat dan pergi kepada anaknya. Seorang ayah yang berjumpa dengan anaknya akan memalingkan muka daripada anaknya, dan anaknya akan memalingkan muka daripada ayahnya. Sebab setiap orang sibuk dengan dosa yang dibawa ketika itu. Setiap orang dah tahu bahawasanya sebentar lagi seorang demi seorang akan dipanggil di hadapan, lalu ditayangkan ke semua yang pernah dilakukan oleh beliau di atas muka bumi satu ketika dulu. Semua makhluk yang pernah melihat kita melakukan ibadah akan dihimpunkan oleh Allah ketika mana nama kita dipanggilkan di mahsyar untuk menjadi saksi, sama ada kita buat dosa ataupun kita melakukan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang melihat dan mendengar kita melakukan ibadah ataupun dosa akan dihimpunkan oleh Allah satu persatu di mahsyar untuk menjadi saksi kepada kita atau ke atas kita. Dan kesemuanya akan bercakap. Mata akan bercakap, hidung akan bercakap, kulit akan bercakap. Ketika mana kulit bercakap, nama kita dipanggil, kemudian kulit kita bercakap, kulit kita berkata, wahai Allah, aku bersaksi bahawasanya dia telah melakukan dosa dengan kulit sebanyak sekian-sekian. Lalu manusia bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi ke atas kami? Lalu kulit-kulit menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang membuatkan kami boleh bercakap, dan Allah juga yang membuatkan semua makhluk boleh bercakap. Sebab tu antara pahala yang besar adalah tukang azan. Antara orang yang dapat pahala yang besar di padang mahsyar adalah tukang azan. Sebab Nabi sebut, kesemua makhluk yang mendengar azan, kesemua batu yang mendengar azan, angin yang mendengar azan, pokok yang mendengar azan, ikan yang mendengar azan, binatang-binatang yang mendengar azan yang dilaungkan oleh Bilal, oleh Tok Bilal, mereka semua akan menjadi saksi apabila Bilal itu dipanggil di padang mahsyar nanti. Setiap baju yang kita pakai untuk solat, setiap baju yang kita pakai untuk solat
akan dihimpunkan oleh Allah di mahsyar, akan bercakap, wahai Tuhan, aku bersaksi bahawa dia telah menggunakan diriku untuk solat sebanyak berapa ribu kali. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita masuk masjid, kita nak solat, esok kita datang masjid, kita solat, kita pastikan solat di tempat yang berbeza. Hari pertama solat di sini, hari kedua di situ, hari ketiga solat di sini, hari keempat solat di sini, hari kelima solat di sini. Sebab tiap-tiap tempat yang kita berdiri untuk solat akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada padang mahsyar nanti. Tiap-tiap tempat itu akan bercakap, wahai Allah, lelaki ini pernah berdiri di atasku untuk solat 2 rakaat dan sujud kepada kamu. Masya Allah. Tiap-tiap duit yang kita gunakan akan menjadi saksi di mahsyar. Wang yang kita gunakan untuk kebaikan ataupun kejahatan, semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar pada malam ni, tiap-tiap anggota akan dibenarkan oleh Allah untuk bercakap. Telinga akan bercakap, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan paterikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan bercakap. 60 tahun tangan ini menyaksikan apa yang dia lakukan. 60 tahun tangan ini akan hurai di hadapan Allah apa yang dia pernah buat. Apakah digunakan tangan ini untuk berzikir, ataupun digunakan tangan ini untuk bermain game? Apakah digunakan tangan ini untuk membantu orang susah, ataupun dia gunakan duit ini untuk menerima rasuah? Tangan ini akan bercakap, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan ini akan memberitahu kepada Allah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki mereka akan bagi tahu kepada Allah, wahai Tuhan, hari pertama dia berjalan ke masjid, hari kedua dia berjalan ke masjid, hari ketiga dia berjalan ke masjid, hari keempat dia berjalan ke masjid. 40 tahun dia gunakan aku untuk ke masjid. Aku menjadi saksi di hadapanmu, wahai Allah. Aku digunakan untuk beribadah kepadamu. Lalu ketika itu kita berbangga dengan kaki yang pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Wahai Allah, dia menggunakan aku untuk main bola, dia menggunakan aku untuk bekerja, akan tetapi tidak sekalipun aku digunakan untuk pergi sembahyang. Bahkan solat Jumaat pun dia tak pernah pergi. Kaki akan bercakap. 60 tahun dia akan hurai hari per hari, mengambil masa yang lama, masa yang begitu lama. Hari ini 2022 ada 8 bilion manusia. 2022 ada 8 bilion manusia. Tuan-tuan bayangkan, seandainya seorang dihadapkan di hadapan mizan untuk ditimbang amalannya. Seorang sehari, kita buat contoh, seorang sehari, maka perlu 8 bilion hari. Perlu 8 bilion hari kesemuanya berdiri. Tuan-tuan berdiri di mahsyar, tuan-tuan paling ke belakang, tuan-tuan tak nampak di mana penghujungnya. Tuan-tuan berdiri di mahsyar, tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tak nampak di mana penghujungnya. Tuan-tuan berdiri di mahsyar, tuan-tuan pandang kiri, tuan-tuan tak nampak di mana penghujungnya. Ketika itu beruntunglah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kerana Rasulullah kelihatan di mahsyar. Yang akan melihat Rasulullah hanyalah orang yang duduk dekat dengan Nabi. Malam ni 20,000 orang, atas, bawah, tengah, luar. Yang di ujung sana tak nampak saya. Saya tak nampak yang ujung sana. Baru 20,000. Kalau sebilion Nabi SAW di mahsyar, Nabi akan berada yang paling depan. Nabi SAW kekasih yang tolak yang diberikan kepada semua Rasul. Tiap-tiap Rasul sudah menggunakan doa tersebut. Nabi Ibrahim sudah menggunakan doa itu, Nabi Musa dah guna doa itu, Nabi Nuh sudah menggunakan doa itu, Nabi Isa pernah menggunakan doa itu. Tiap-tiap Nabi diberikan satu doa yang tidak ditolak. Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku simpan doa itu. Aku simpankan doa itu untuk aku gunakan kepada umat aku. Ketika mana seluruh makhluk dibiarkan oleh Allah tanpa bicara. Seluruh makhluk dibiarkan oleh Allah tanpa bicara selama 70 tahun lamanya. 70 tahun. Kita tunggu nak mula ceramah 2 jam pun marah. Ada yang datang daripada asar tadi, Masya Allah, 3 jam yang lalu datang. Subhanallah. Semoga dia ikhlas. Ketika Nabi Musa dah guna, Nabi Isa sudah guna doa tu, Nabi Nuh dah gunakan doa tu, Nabi Muhammad simpan doa tu. Allah biarkan semua makhluk, binatang dibiarkan, manusia dibiarkan di mahsyar tanpa bicara, jin dibiarkan tanpa bicara, malaikat dibiarkan tanpa bicara. Kita berdiri 70 tahun dalam satu riwayat. Satu hari di akhirat panjang dia 1000 tahun dunia. 70 tahun. Waktu itu datang syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi. Manusia yang paling dekat dengan Nabi di mahsyar, manusia yang boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar ialah manusia yang paling mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sayang. Malam ni tepuk dada tanya iman kita. Sayang Rasulullah? Sayang. Sayang Rasulullah? Sayang. Dan orang yang paling sayang dengan Nabi, apabila kita sayang sesuatu, kita banyak sebut sesuatu itu. Kaedah semua manusia, apabila dia sayang sesuatu itu, sesuatu itulah yang paling banyak disebut dalam hidupnya. Ketika mana yang paling dia sayang adalah Allah, maka yang paling banyak disebut adalah la ilaha illallah. Ketika yang paling dia sayang adalah Allah, yang paling banyak disebut adalah subhanallah. Dan ketika mana yang kedua yang paling dia sayang adalah Rasulullah, kamu akan melihat orang itu di mulut dia selalu bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan melihat orang itu di mulut dia membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabuhum alayya manzilatan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, yang boleh melihat Rasulullah di padang mahsyar, aktsaruhum alayya salatan
yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita duduk lingkungan dekat dengan Nabi 1,000,000 orang, tu pun dah tak boleh tengok Rasulullah, dah tak boleh tengok sebab jauh. 1,000,000 pun dah jauh, apatah lagi 10 bilion. Dalam masjid ni dah kawasan ni 10,000 pun dah tak boleh tengok dah, nampak kecil je, tak nampak. Maka Nabi SAW simpan doa tersebut untuk saya dan kita semua. Kumpulan kedua, pergi ke mahsyar berjalan kaki. Ramai di kalangan mereka yang tidak berpakaian. Tidak berpakaian adalah hakikat, bukan kiasan. Tak berpakaian, tidak ada seorak benang pun. Dan kumpulan yang ketiga menuju ke mahsyar, mereka ini adalah kumpulan munafik, orang-orang yang dosanya banyak dan mereka yang kafir. Mereka menuju ke mahsyar dengan menggunakan wajah mereka, kaki di atas, muka di bawah. Yang berjalan kaki pun dah letih, apatah lagi yang mukanya di bawah, kakinya di atas. Dihentak-hentak mukanya ke tanah untuk sampai ke mahsyar. Lalu pecah mukanya dan berdarah-darah mukanya. Nas'alullah as-salamah. Sampai ke mahsyar. Bila sampai ke mahsyar, Nabi kata, ramainya makhluk di mahsyar sehingga kita hanya boleh meletakkan kaki kita sahaja. Selangkah kita berjalan di hadapan kena orang, selangkah kita berundur ke belakang sudah pijak orang. Ramainya manusia, jin, syaitan dan binatang di mahsyar ketika itu. Ramai, penuh, sesak. Tadi saya sebut makhluk-makhluk dibiarkan oleh Allah selama berpuluh-puluh tahun berdiri. Kemudian ramai-ramai berjumpa, nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Maka manusia ramai-ramai pergi kepada orang yang paling disayangi oleh Allah, iaitulah Nabi Adam AS. Berjumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong bercakap, tolong bagi tahu kepada Allah, kami dah tak mampu nak berdiri dan tunggu, sudah terlalu lama. Maka Nabi Adam pun jawab kepada permintaan manusia. Kata Nabi Adam, sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah murka seperti mana hari mahsyar. Allah tidak pernah marah seperti mana hari mahsyar. Dan Allah tidak pernah murka seperti mana hari mahsyar. Mahsyar adalah hari yang paling Allah murka sekali. Kata Nabi Adam, dulu aku hidup, aku pernah melakukan satu kesalahan. Hidup 960 tahun, 960 tahun buat sekali salah. Nabi Adam sekali salah. Kita 40 tahun dosa tiap-tiap minggu. Nabi Adam bila orang ramai minta syafaat, wahai Adam, berilah syafaat kepada kami. Wahai Adam, kami dah tak mampu nak berdiri, kami dah tak tahan nak tanggung berdiri ini lama. Kami sudah terseksa berdiri yang lama. Wahai Nabi Adam, tolonglah bagi syafaat kepada kami. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dulu aku hidup, aku pernah melakukan satu kesalahan 960
Aku tak berani cakap dengan Allah pada hari ini kerana hari ini hari kemurkaan Allah. Hari ini hari kemarahan Allah. Idhabu ila ghairi, pergi ke Rasul lain. Pergi kepada Musa alaihissalam. Lalu manusia beramai-ramai pergi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kamu Rasul yang hebat, kamu dikasihi oleh Allah, bagilah syafaat. Nabi Musa kata, nafsi, nafsi. Nabi Musa kata, nafsi, nafsi, aku boleh selamatkan diriku sahaja pada hari ini, pergi kepada Rasul lain. Sebab dulu sepanjang aku hidup, Nabi Musa pun umur dia ratusan tahun. Sepanjang aku hidup, dulu aku pernah tumbuk satu orang. Tumbuk saja, mati orang tu. Bukan dia nak bunuh pun, tertumbuk. Berlawan. Tapi disebabkan Rasul ni kuat, Rasul ni Allah Ta'ala bagi kekuatan jasmani. Nabi Musa berlawan, dia tumbuk sekali, mati. Baru nak mula lawan. Maka Nabi Musa kata, nafsi, nafsi, hari ini aku boleh selamatkan diriku sahaja. Idhabu ila ghairi, pergi kepada Rasul lain. Hari ini hari kemurkaan Allah. Hari ini hari marah Allah. Aku tak berani untuk sampaikan kepada Allah sebab aku pernah buat kesalahan. Satu kesalahan untuk ratusan tahun. Lalu orang ramai pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ni semua ketua-ketua Rasul. Pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih kurang. Wahai Nuh, Allah puji kamu di dalam Al-Quran. Allah puji kamu seorang Rasul yang bagus, seorang Rasul yang hebat. Bagilah syafaat kepada kami. Nabi Nuh alaihissalam jawab, dulu ketika aku hidup, aku pernah berdoa kepada umat aku. Pernah berdoa kepada umat aku 950 tahun hidup. Nabi Nuh rasa doa yang dia berdoa kepada Allah, iaitu, wahai Allah, aku sudah berdakwah siang dan malam. Dulu waktu Nabi Nuh hidup, dia berdoa kepada Allah, jangkat tangan, siang dan malam berdakwah 900 tahun. Yang masuk Islam tak sampai 100 umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, yang masuk Islam tak sampai 100. Subhanallah. Sehingga Nabi Nuh angkat tangan, Rabbi, jangan kau tinggalkan di atas muka bumi ini kecuali matikan semua, kecuali yang ada di atas kapal. Nabi Nuh masa bersalah berdoa begitu kepada umatnya. Nabi Nuh kata, pergilah berjumpa dengan Rasul lain. Lalu mereka pergi kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi kepada Nabi lain. Lalu mereka pergi kepada Isa alaihissalam. Pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa kata, nafsi, nafsi. Walam yadhkur dhanban, tapi Nabi Isa tak sebutkan kesalahan yang dia pernah lakukan. Nabi Isa kata, pergi kepada Rasul lain. Sudah tidak berbaki Rasul ulul azmi di kalangan Rasul-Rasul. Bapa kepada semua Rasul sudah pergi. Nabi Nuh sudah dijumpai, Nabi Musa sudah dijumpai, Nabi Musa sudah dijumpai, Nabi Ibrahim sudah dijumpai. Kesemua para Rasul sebut, nafsi, nafsi. Kami tak berani cakap kepada Allah pada hari ini, kerana dulu kami pernah melakukan kesalahan. Kesemua seorang satu kesalahan. Kesemuanya seorang satu kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang kecil, akan tetapi tidak mampu dan tidak berani untuk berkata-kata pada hari itu. Lalu kesemuanya menunjuk dan menundingkan kepada Muhammad
idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbangganya orang-orang di mahsyar yang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangganya tuan-tuan, bangganya saya ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah presiden segala jenis manusia, kata Rasulullah. Ketua kepada segala manusia yang ada di mahsyar. Kesemua rasul tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia beramai-ramai pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, tolonglah bercakap dengan Allah, sampaikan hajat kami, syafaatkan kami untuk Allah mulakan perhitungan. Bukan masuk syurga tuan-tuan, mulakan perhitungan. Lalu kata Nabi, ana laha, aku berhak untuk memberikan syafaat, aku berhak untuk memberikan syafaat. Ketika semua rasul telah menggunakan doa yang diperuntukkan oleh Allah, doa yang tidak ditolak yang diperuntukkan oleh Allah, aku simpan doa itu. Nabi kata, aku simpan doa itu, doa yang tidak ditolak itu untuk aku gunakan di mahsyar. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan sujud di bawah arasy dengan satu sujud yang sempurna, dengan satu doa yang sempurna, dengan satu zikir yang sempurna, dengan satu pujian yang sempurna. Pujian itu, doa itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana rasul. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala beritahu ke Jibril, wahai Jibril, beritahu kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, bangun, sal tu'ta, minta kamu akan diberikan, isfa' tu syafa', bagilah syafaat, kamu akan memberi syafaat. Pilihlah siapa-siapa di kalangan mereka untuk kamu bagi syafaat. Maka Nabi SAW pun sebut kepada Allah dengan satu perkataan, dengan satu doa yang menunjukkan kepada Nabi SAW sayang umatnya lebih daripada dia menyayangi dirinya. Nabi bangun daripada sujud itu, Nabi kata, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, wahai Allah, selamatkanlah umat aku. Dalam masjid ini semua umat Nabi SAW. Dalam masjid ini semua umat Nabi SAW. Nabi tak sebut orang lain, Nabi tidak sebut perkataan lain, Nabi tak sebut permintaan lain. Permintaan Nabi yang pertama, Nabi kata, wahai Tuhan, umat aku, wahai Tuhan, selamatkan umat aku. Lalu Allah arahkan Nabi SAW, wahai Muhammad, pilih di kalangan umat kamu, bawa di kalangan umat kamu yang akan masuk syurga sebelum ditimbang amalan rasul-rasul lain. Nabi pun ajak umat dia, iaitulah VVIP di kalangan umat Nabi SAW. Hari ini VIP dunia adalah sultan-sultan, raja-raja, presiden-presiden, perdana menteri, menteri besar. Mereka VVIP dunia. VVIP yang paling bertuah di dalam alam ini ialah di kalangan umat Nabi SAW yang diajak oleh Rasulullah. Nabi pun sebut, bangun di kalangan umat aku, bangun di kalangan umat aku, sebelum para rasul lain ditimbang amalan-amalan mereka. Allah persilakan VVIP di kalangan umat Nabi Muhammad, orang biasa. Umat Nabi Muhammad tak ada rasul. Di kalangan umat Nabi Muhammad tiada Nabi, kerana Rasulullah penutup segala Nabi dan Rasul.
Lalu Nabi persilakan, bangun di kalangan umat aku yang akan masuk syurga bersama denganku, yang akan masuk syurga di belakang aku. Jumlah mereka ramai insya-Allah. Walaupun Nabi sebut 70,000 orang, tetapi Nabi sebut tiap-tiap 1,000, Allah gandakan dengan 70,000 yang lain. Maksudnya jutaan. Wahai Allah, pilihlah kami untuk menjadi VIP umat Nabi SAW di mahsyar bil akhir. Semoga Allah pilih kita insya-Allah. Lalu bangunlah VIP ni, pakat bangun ikut belakang Nabi. Rasul-rasul belum ditimbang, VIP bangun dulu. Bila VIP ni di kalangan umat Nabi ni bangun, berjalan menuju ke Kautsar, baru Rasul yang pertama dipanggil, iaitulah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dipanggil ketika itu. VIP dulu pergi, baru Nabi Nuh dipanggil. Apabila Nabi Nuh manusia pertama yang dipanggil, manusia pertama yang dibukakan buku amalannya. Setiap buku amalan dapat dibaca dengan mata kasar kita. Ini mata bukan, kita boleh baca. Macam mana tuan-tuan boleh baca pada malam ni? Tuan-tuan baca buku, tuan-tuan baca kertas. Itulah di mahsyar tuan-tuan boleh baca buku amalan. Manusia pertama yang dipanggil dan dibentangkan buku amalannya sehelai demi sehelai, selembar demi selembar, satu skrin demi satu skrin, adalah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul ulul azmi. Dia bukan wali tinggi daripada wali, dia bukan nabi biasa tinggi daripada nabi biasa, dia bukan rasul biasa, dia adalah salah seorang presiden kalangan rasul, salah seorang presiden di kalangan rasul. Dipanggil Nuh alaihissalam, kemudian Allah soal Nabi Nuh, wahai Nuh, hal ballaghta qauman, adakah kamu telah sampaikan dakwah kamu? Hari perhitungan. Nabi kata, wahai Tuhan, laqad ballaghtu qaumin, aku sampaikan dakwah. VIP yang paling bertuah di dalam malam ini ialah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajak oleh Rasulullah. Nabi pun sebut, bangun di kalangan umat aku, bangun di kalangan umat aku, sebelum para rasul lain ditimbang amalan-amalan mereka. Allah persilakan VIP di kalangan umat Nabi Muhammad, orang biasa. Umat Nabi Muhammad tak ada rasul. Di kalangan umat Nabi Muhammad tiada nabi, kerana Rasulullah penutup segala nabi dan rasul. Lalu Nabi persilakan, bangun di kalangan umat aku yang akan masuk syurga bersama denganku, yang akan masuk syurga di belakang aku. Jumlah mereka ramai insya-Allah. Walaupun Nabi sebut 70,000 orang, tetapi Nabi sebut tiap-tiap 1,000, Allah gandakan dengan 70,000 yang lain. Maksudnya jutaan. Wahai Allah, pilihlah kami untuk menjadi VIP umat Nabi SAW di mahsyar bil akhir. Semoga Allah pilih kita insya-Allah. Lalu bangunlah VIP ni, pakat bangun ikut belakang Nabi. Rasul-rasul belum ditimbang, VIP bangun dulu. Bila VIP ni di kalangan umat Nabi ni bangun, berjalan menuju ke Kautsar, baru Rasul yang pertama dipanggil, iaitulah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dipanggil ketika itu. VIP dulu pergi, baru Nabi Nuh dipanggil. Apabila Nabi Nuh manusia pertama yang dipanggil, manusia pertama
yang dibukakan buku amalannya. Setiap buku amalan dapat dibaca dengan mata kasar kita. Ini mata tuan-tuan, kita boleh baca. Macam mana tuan-tuan boleh baca pada malam ni? Tuan-tuan baca buku, tuan-tuan baca kertas. Begitulah di mahsyar, tuan-tuan boleh baca buku amalan. Manusia pertama yang dipanggil dan dibentangkan buku amalannya sehelai demi sehelai, selembar demi selembar, satu skrin demi satu skrin adalah Nabi Nuh AS, Rasul Ulul Azmi. Dia bukan wali, tinggi daripada wali. Dia bukan Nabi biasa, tinggi daripada Nabi biasa. Dia bukan Rasul biasa. Salah seorang presiden kalangan Rasul. Salah seorang presiden di kalangan Rasul dipanggil Nuh AS. Kemudian Allah soal Nabi Nuh, wahai Nuh, hal ballaghta qaumak, adakah kamu telah sampaikan dakwah kamu? Hari perhitungan. Nabi kata, wahai Tuhan, laqad ballaghtu qaumi, aku sampaikan dakwahmu. Subhanallah. Nabi Nuh AS. Kalau kita hari pertama kita hidup, hari kedua kita hidup, hari ketiga kita hidup, sehinggalah 365 hari setahun. Hari demi hari diperincikan, jam demi jam diperincikan, minit demi minit diperincikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri, bukan di kalangan para malaikat, yang akan mengadili kita. Ketika itu tidak ada sesiapa yang boleh merasuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tak ada siapa yang boleh pujuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tak ada siapa yang boleh membantu kita dengan Allah. Laisa bainaka wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara kamu dan Allah perantara. Illa kecuali satu kelompok di kalangan umat Nabi, mereka dipanggil, buku amalan mereka dibuka, tetapi mereka tak perlu bercakap di hadapan Allah sebab mereka ahlul Quran. Sebab mereka ahlul Quran, mereka ahlullah. Bila nama mereka dipanggil di depan, dibuka buku amalan mereka, kemudian Allah mula mempersoalkan amalan dan perbuatan mereka. Hari pertama, hari yang kedua, datang Al-Quran ketika itu. Namanya Al-Baqarah dan Ali Imran, dua. Kedua-duanya menjadi juru cakap kepada orang itu. Kerana dulu di dunia orang ini mengagungkan Quran, orang ini mencintai Al-Quran. Al-Quran yang diwakili Al-Baqarah dan Ali Imran akan berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehinggalah orang itu tamat pengadilan dan timbangan amalannya sampai habis. Dia tak cakap, dia tak perlu cakap. Bacalah Quran walaupun satu ayat sehari. Mulai malam ni, tuan-tuan bacalah walaupun satu ayat sehari. Walaupun satu ayat sehari. Quran itulah satu-satunya yang mampu menjawab bagi pihak kita di mahsyar kelak, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila semua manusia dah selesai, semua manusia sudah pun selesai, setiap orang yang selesai habis timbang, tangan kanannya akan terangkat dengan sendirinya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, sesiapa yang tangan kanannya terangkat, dia terangkat sendiri ya.
mengambil buku keputusan, mengambil kertas keputusan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, yang mengambil buku dengan tangan kanan, maka dia adalah ahli syurga. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang mengambil buku dengan tangan kanannya, maka dia akan diringankan penimbangan timbangannya, amalannya cepat. Dalam masa beberapa ketika habis ditimbang. Sebab dosanya tak banyak, dosa dengan orang tak banyak, dosa dengan manusia tak banyak, maka timbangannya habis cepat. Dia ambil buku dengan tangan kanan, insya-Allah ahli syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tengok tuan. Dia ambil buku dengan tangan kanan, timbangan amalannya dengan cepat, dan kemudian habis ditimbang, dia pun pergi mencari ahli keluarganya. Dia pergi cari ahli keluarga dia jumpa ibu dia dapat timbangan buku dengan tangan kanan. Dia jumpa ayah dia dapat buku dengan tangan kanan. Dia jumpa abang dia dapat buku dengan tangan kanan. Ini keluarga syurga. Dulu waktu hidup di dunia, solat, semua solat, satu rumah solat. Ketika pergi belajar di masjid, mengaji di masjid, dengar kuliah agama di masjid, satu keluarga pergi ke masjid. Ketika berpuasa sunat, satu keluarga berpuasa sunat. Ahli syurga. Dan kemudian ada orang habis timbangan, tangan kiri dia angkat, tangan kiri dia. Tangan kiri bermaksud pengakhiran yang tidak baik. Pengakhiran yang tidak baik. Kemungkinan yang besar menjadi ahli neraka. Wal'iyazubillah. Habis ditimbang, kesemua menuju ke telaga untuk minum bersama Nabi SAW. Habis di telaga Kautsar, kesemua akan berjalan meniti titian sirat. Kumpulan pertama VVIP bersama dengan Rasulullah, kesemua wajah mereka seperti mana malam bulan yang mengambang. VVIP umat Nabi SAW yang masuk syurga satu kelompok dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi berjalan, kita berjalan di belakang, ikut Rasulullah. Kesemua mereka wajah bercahaya seperti mana bulan pada malam yang mengambang. Bila sampai depan pintu syurga yang luasnya 1000 kilometer panjangnya. Sampai depan pintu syurga, lebar pintu syurga, lebarnya 1000 kilometer. Pintu syurga dalam keadaan tertutup. Pintu syurga dalam keadaan yang tertutup. Kemudian Nabi yang berada paling depan sekali, Nabi memegang tombol pintu syurga. Kata Rasulullah, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah manusia pertama yang memegang tombol syurga. Nabi pegang. Lalu Nabi ketuk tombol syurga. Pintu syurga yang lebarnya ribuan kilometer. Malaikat yang menjaga syurga bertanya, "Man anta?" Siapa yang ketuk pintu? Nabi jawab, Muhammad. Lalu malaikat yang menjaga syurga jawab, "Bika umir." Aku diarahkan oleh Allah hanya untuk membuka pintu ini kepada orang yang pertama yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung umat Nabi Muhammad yang Nabi sayang hari itu adalah mereka-mereka yang beruntung. Lalu pintu syurga pun dibuka.
kemudian masuklah ke dalam syurga ramai-ramai yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali tuan-tuan untuk malam ni, yang terakhir sekali tentang mahsyar ni, dia ambil masalah panjang. Kita baru sejam kan? Ini baru sejam, ada lagi 7 jam. Tapi saya tak sambunglah malam ni. Malam ni sejam je kan? Tiap-tiap yang berada di padang mahsyar, sekiranya mereka beriman, maka mereka layak untuk mendapat syafaat di padang mahsyar. Ada syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat daripada orang-orang soleh. Ada syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang bila dibawa menghadap, mereka bermusuh dulu di dunia. Lalu Allah SWT tanya kepada 2 orang ni. Allah tunjuk kepada 2 orang ni syurga. Allah Ta'ala tanya kepada mereka, nak tak syurga ni? Dua-dua ni jawab, mereka Islam, tetapi mereka bermusuh lama dulu di dunia. Lalu Allah menjawab, kalau nak syurga ni kena bayar harganya. 2 orang tadi tanya, wahai Allah, apakah harganya? Allah jawab, harganya ialah kamu memaafkan saudara kamu. Kamu memaafkan saudara kamu. Maka 2 orang ni kata, wahai Allah, aku memaafkan saudaraku. Maka Allah mengarahkan kedua-duanya masuk syurga. Tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, takat itu dulu insya-Allah ceramah saya pada malam ni, ceramah ringkas saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi panduan kepada semua tuan-tuan, dan sama-sama kita berdoa pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam keadaan dalam ketaatan dan iman, wahai Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kekalkanlah nikmat iman dan Islam yang telah Kau kurniakan kepada kami sehingga kami masuk ke dalam syurga-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.